Jadi hari ini kita akan tunjukkan pada tuan-tuan perempuan amalan yang sangat simple, sangat mudah. Tak perlu cari tok bomoh, tak perlu cari dukun, tak perlu cari ustaz untuk pagar rumah dan sebagainya. Sesiapa pun boleh buat. Asalkan dia Islam, dia beriman, dia yakin pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin dengan amalan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, barakallahu fikum. Hari ini saya akan share satu lagi amalan yang kita boleh amalkan setiap hari. Doa yang cukup simple, yang sangat mudah untuk kita hafal dan kita baca, iaitu doa ketika keluar dan masuk ke rumah. Subhanallah, Islam sebagai agama yang syumul, yang komplit, yang sempurna, telah mengajarkan kita pelbagai amalan yang sahih, yang betul-betul daripada Allah dan Rasulnya. Allah yang maha menciptakan kita dan dia tahu segala yang ghaib dan yang nyata. Dan Nabi-Nya Muhammad SAW, Rasul yang terakhir dan penyampai risalah yang benar, telah mengajar manusia tentang amalan, doa, zikir yang kita boleh amal, yang kita memang dituntut, disunatkan untuk amalkan untuk menangkis segala keburukan, kejahatan dan gangguan syaitan, sihir, hasad dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan tunjukkan pada tuan-tuan perempuan amalan yang sangat simple, sangat mudah. Tak perlu cari tok bomoh, tak perlu cari dukun, tak perlu cari ustaz untuk pagar rumah dan sebagainya. Sesiapa pun boleh buat. Asalkan dia Islam, dia beriman, dia yakin pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin dengan amalan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melangkahkan kaki keluar daripada rumah, maka kita disunatkan untuk membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa billah. Yang maksudnya, dengan nama Allah aku menyandarkan diriku kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi dalam kitab hadis mereka. Hadis ini hadis yang sahih, dan fadilat hadis ini antaranya ialah apabila seseorang melakukan sedemikian, maka dia akan diberikan petunjuk, dicukupkan keperluannya dan dipelihara, serta syaitan-syaitan akan menjauhkan diri daripadanya. Syaitan akan berkata kepada syaitan yang lain, bagaimanakah engkau dapat mengganggu dia yang telah diberikan petunjuk, dicukupkan dan dipelihara? Maka ini menunjukkan kepada kita amalan yang semudah ini menjadi asbab Allah SWT menjaga kita dan harta benda kita daripada gangguan serta kejahatan syaitan. Maka dengan hanya membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa billah menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penjagaan dan perlindungannya, sehinggakan syaitan yang sepatutnya mengekori kita, yang sepatutnya mengganggu, menggoda kita, tidak dapat berbuat demikian, disebabkan oleh adanya perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Hebat bukan? Itulah keindahan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan cukuplah amalan yang Nabi ajarkan pada kita ini menjadi pedoman dan pegangan kita. Tidak perlu kepada amalan-amalan lain yang tidak jelas, yang tidak sahih, yang tidak berasal daripada ajaran Islam. Manakala amalan ketika masuk ke rumah, dan ini perkara yang sangat penting, walaupun kelihatan remeh, kelihatan leceh, tetapi ia mempunyai fadilat yang sangat besar.
Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala ar-rajulu baitah, fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan, la mabita lakum wa la 'asha'a, wa iza dakhala falam yazkurillah 'inda dukhulihi, qala asy-syaitan, adraktum al-mabit wa iza lam yazkurillaha 'inda ta'amih, qala adraktumul mabita wal 'asha'a." Yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam rumahnya, lalu dia menyebutkan nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka berkatalah syaitan, yakni kepada syaitan yang lain, tidak ada tempat tinggal bagi kamu dan tiada juga makan malam. Maka apabila dia masuk ke dalam rumahnya dan dia tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya, lalu berkatalah syaitan kepada syaitan yang lain, kamu telah mendapati tempat tinggal. Dan jika dia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka berkatalah syaitan, kamu telah mendapati tempat tinggal dan makan malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Ashrabah, dan hadis ini hadis yang sahih yang kita wajib beriman dan beramal dengannya. Sunnah yang remeh tetapi sangat besar fadilatnya, kerana dengan membaca doa, dengan membaca nama Allah, bismillah, ketika masuk ke dalam rumah dan ketika makan, menjadi benteng, menjadi pendinding antara kita dan syaitan. Jin-jin yang jahat tidak akan berupaya untuk masuk ke rumah kita. Jin-jin yang jahat ataupun syaitan ini tidak akan dapat makan bersama-sama kita. Tetapi jika kita lupa ataupun jika kita sengaja tidak membaca basmalah ketika masuk ke dalam rumah maupun ketika makan, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan jin-jin yang jahat ataupun syaitan ini untuk masuk dan bermalam di rumah kita dan makan bersama-sama kita. Inilah antara punca gangguan jin dalam banyak rumah orang-orang Islam maupun orang kafir. Inilah punca yang kelihatan remeh tetapi sengaja diabaikan ataupun tidak diketahui oleh ramai orang. Maka saya harap perkongsian saya kali ini memberikan sedikit sebanyak ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup mudah, yang cukup simple, iaitu yang pertama, doa ketika keluar daripada rumah, dan yang kedua, doa ketika masuk ke dalam rumah. Semoga anda dan keluarga anda dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla, dan saya doakan semoga kita semua diberikan taufik dan petunjuk oleh Allah untuk mengikuti agamanya dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.